Mosti bangunkan sistem ramal banjir 7 hari lebih awal guna teknologi angkasa. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah malam. Setiap pandangan yang diutarakan parti-parti politik mengenai pembubaran Parlimen tidak boleh mengubah dan mempengaruhi kuasa Perdana Menteri untuk mencadangkan pembubaran kepada Yang di-Pertuan Agong. Kenyataan beberapa parti politik yang meminta supaya pembubaran Parlimen dalam tempoh terdekat ditangguhkan tidak akan mempengaruhi keputusan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan namun setiap pandangan dan cadangan sedia diperhalusi. Sebab keputusan untuk pembubaran ni tak ada kena-mengena dengan parti-parti politik yang lain. Sebelum ini pun tak pernah dibincang secara terbuka macam ini tentang tarikh pembubaran Parlimen dan sebagainya. Dulu Perdana Menteri umumnya bubarlah Parlimen. Ya, mana ada parti-parti politik lain beri pandangan dan campur tangan dari segi pembubaran. Dulu tak pernah. Bukan setakat dulu perundingan perbincangan dengan parti lain. Dengan parti sendiri pun tak ada perbincangan dulu. Jadi apa yang disebut oleh parti lain tu tak boleh mengubah, tak boleh mempengaruhi dari segi pembubaran Parlimen. Tapi setiap cadangan dan pandangan tu saya akan tengok. Ya, saya akan tengok setiap pandangan. Tetapi tidak boleh mempengaruhi kuasa untuk mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran. Perdana Menteri berkata demikian susulan kenyataan beberapa parti politik yang tidak bersetuju Parlimen dibubarkan dalam tempoh terdekat. Mengenai dakwaan rundingan kerjasama UMNO dan PAS yang didakwa gagal, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Presiden UMNO dan Presiden PAS akan mengadakan pertemuan sebelum ini. Dan bagaimanapun beliau menjelaskan rundingan itu tidak akan selesai dengan sekali pertemuan. Perundingan dengan PAS. Itu hari Presiden dah jumpa dengan Presiden PAS, ya. Dia berunding ni biasanya tak akan siap dalam satu kali berjumpa. Terutamanya melibatkan perkara-perkara besar, seperti kerjasama dalam pilihan raya dan sebagainya. Tentulah sekali jumpa tu tak boleh sempurna lagi lah. Mungkin ada perkara-perkara yang perlu dibincangkan, jadi akan diteruskan. Timbalan Presiden pun dah diminta juga untuk berbincang. Jadi perbincangan tu diteruskan. Ya, bukan bermakna gagal lah. Sehinggalah diumumkan gagal tu gagal lah. Selagi tak diumumkan gagal, masih berjumpa lagi, kita teruskan perjumpaan. Sementara itu, mengulas mengenai tarikh tamat perjanjian persefahaman berhubung sokongan pembangkang ke atas Perdana Menteri, beliau berkata tiada tarikh ditetapkan, namun MOU transformasi dan kestabilan politik itu berjalan sehingga Parlimen dibubarkan. Petang tadi, Perdana Menteri menghadiri perjumpaan khas bersama Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Ibu Negara. Ia diadakan sebagai persiapan parti dalam menghadapi PRU 15. Datuk Seri Ismail Sabri yang juga Naib Presiden UMNO hadir bersama beberapa pemimpin parti yang lain. Perjumpaan khas berkenaan diadakan di Pusat Dagangan Kuala Lumpur WTC bersama 764 perwakilan bahagian dan sayap membabitkan 191 bahagian UMNO. Mereka terdiri daripada Ketua UMNO Bahagian, Ketua Wanita UMNO, Ketua Pemuda UMNO dan Ketua Puteri UMNO.
Jaminan keselamatan makanan dan tenaga serta meningkatkan tahap kesediaan menangani perubahan iklim antara strategi penting menangani ketidaktentuan cabaran ekonomi global pada masa akan datang. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia perlu bagi melindungi bekalan negara daripada peningkatan pengeluaran dan juga turun naik harga ekoran konflik geopolitik, gangguan rantaian bekalan dan perubahan iklim. We need to think bigger and we need to do this faster. Given the heightened global geopolitical tension, we must seriously consider investing in building a strong ASEAN-wide supply chain, especially for food and energy security. Berucap pada upacara penutup Forum Khazanah Megatrends 2022, beliau turut menggesa syarikat tempatan agar memperkukuh pelaburan dalam rantaian bekalan bagi sektor kritikal di rantau ASEAN. Jelasnya, jika semua pihak bersatu demi kestabilan dan kemakmuran ekonomi serantau, potensi ASEAN berupaya dioptimumkan sepenuhnya dan memanfaatkan lebih 600 juta penduduk serantau. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menerusi Agensi Angkasa Malaysia membangunkan teknologi untuk meramal banjir 7 hari lebih awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata teknologi itu dikenali Sistem Pengurusan Bencana Bersepadu IDMS serta Sistem Maklumat dan Logistik Banjir Monsun berteraskan imej satelit e-banjir. Kedua-dua sistem ini menggunakan teknologi angkasa iaitu Sistem Maklumat Geografi dan GPS yang berupaya mencerap dan menghasilkan imej serta maklumat muka bumi terkini. Kaedah ini amat berguna dalam membantu pengurusan bencana lebih cepat, cekap dan berkesan. MOSTI juga menjalankan kerjasama dengan rakan teknologi MIMOS untuk membangunkan data analitik supaya ramalan tepat dapat diberi seawal 7 hari dan amaran seawal 2 hari sebelum jangkaan. Ia membantu membangunkan big data analitik di pusat kawalan yang mana menyumbang data awal seperti ramalan banjir 1 hingga ke 7 hari lebih awal. Kedua, amaran banjir 6 jam ke 2 hari lebih awal dan juga pengkalan big data analitik serta sistem hebahan luas melalui berita rasmi sosial media. Dan sistem ni dipanggil SRAB, SRAB. Mempunyai 3 kawasan yang kita liputi setakat ni seperti di Sungai Terengganu, Sungai Kelantan, Sungai Pahang. Dengan menggunakan 7 teknologi yang dibangunkan oleh MIMOS. Beliau menyatakannya selepas Majlis Pelancaran Minggu Angkasa Sedunia di Kuala Lumpur. 4 syarikat berminat untuk terlibat dalam pembangunan tapak pelancaran roket di Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata syarikat tersebut ialah Tijan Galaxy Aerospace Consortium, Saber Dynamic, Nusa Space dan Salverin System Technic. Mereka telah bertemu dengan MISA kita untuk membincangkan sama ada tapak pelancaran yang sesuai dapat dibangunkan di negara kita dengan tujuan untuk pertama tapak pelancaran, kedua pembangunan roket itu sendiri untuk membawa objek angkasa ke angkasa. Pemilihan tapak pelancaran angkasa di negara kita bersesuaian kerana kita berdekatan dengan khatulistiwa, lebih dekat dan payload dia lebih murah lah berbanding dengan negara lain kalau kita boleh laksanakan. Datuk Seri Dr. Adham melancarkan sambutan Minggu Angkasa Sedunia ke-22 bertemakan kelestarian angkasa di Pusat Sains Negara Kuala Lumpur. Setakat ini, Malaysia berjaya melancarkan 10 satelit iaitu 6 satelit komunikasi dan masing-masing 2 untuk satelit penderiaan jauh serta satelit penyelidikan. Kementerian Sumber Manusia telah menyelesaikan tanggungjawab bagi urusan kemasukan pekerja asing dan ia termasuk melaksanakan perjanjian persefahaman MOU dengan negara sumber dan meluluskan kuota.
Dan akhirnya apabila pekerja asing masuk ke negara kita, kembalilah peranan Kementerian Sumber Manusia untuk memastikan mereka diberi perlindungan dari segi Akta 446, dari segi kedudukan rumah dan sebagainya. Maka ini adalah keseluruhan. Seterusnya, Datuk Seri M. Saravanan memaklumkan tanggungjawab itu akan digalas oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini termasuk mengeluarkan visa dengan rujukan proses biometrik dan perubatan serta pas lawatan kerja sementara selain peranan kedutaan berkaitan dari segi memberi kelulusan dan pengesahan. Bertemu kembali. Aplikasi MySejahtera kini dijadikan alat pengurusan kesihatan awam negara selaras dengan pelan pendigitalan perkhidmatan kesihatan. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin menyatakan aplikasi tersebut telah ditambah baik dengan pelbagai ciri baharu termasuk penyimpanan rekod kesihatan dan butiran imunisasi kanak-kanak. Selain itu, ia juga untuk menyatakan ikrar penderma organ dan derma darah. Aplikasi MySejahtera dijadikan alat pengurusan kesihatan awam negara selaras dengan pelan pendigitalan perkhidmatan kesihatan. Memilihkan data selamat dan ini boleh digunakan sebagai platform kesihatan awam. Dan sejak beberapa bulan yang lepas pun saya rasa banyak features kan Tan Sri yang kita telah tambah non-COVID features lah, organ, derma darah, health check, punya detail dan sebagainya. Jadi dia lah transisi sebagai aplikasi kesihatan awam dan jelas laporan PAC telah mengesyorkan dan sebenarnya endorse MySejahtera sebagai aplikasi kesihatan awam. Kari berkata demikian selepas perhimpunan bulanan bersama warga KKM di Putrajaya. Sementara itu, bacaan kali kedua rang undang-undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 akan dibentang di Dewan Rakyat Khamis ini dan ini selepas Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen bersetuju untuk meminda RUU asal semalam. Maka semalam Jawatankuasa Pilihan Khas semua ahli telah setuju dengan pindaan yang telah pun dicadangkan bersama dan kepada penyata ni report of the pindaan dan proceeding lah yang akan kita bentangkan pada hari esok insyaAllah. Maknanya bila rang undang-undang ini dengan pindaannya balik ke Parlimen nanti, dia balik ke Parlimen dengan persetujuan semua ahli Jawatankuasa bahawa rang undang-undang tu kalau ada kebimbangan dahulu dah ditangani dengan pindaan-pindaannya. Selain itu, KKM kini dalam proses melaksanakan projek rintis penghasilan gigi palsu menggunakan teknologi 3D. Dua klinik pergigian terlibat iaitu Klinik Pergigian Bandar Botanik Kelang dan Klinik Pergigian Kuala Lumpur. Menurut menterinya Kari Jamaluddin, menerusi projek rintis ini, penghasilan gigi palsu dijangka dapat ditingkatkan dari purata 90 unit kepada 300 unit sebulan bagi setiap klinik pergigian yang dilengkapi teknologi 3D. Saya kagum dengan projek ini sebab seperti mana yang saya sebutkan tadi, biasanya menunggu denture bagi mereka yang memerlukannya akan mengambil masa lebih daripada 2 bulan, mungkin sampai 3 bulan. Tetapi dengan sistem percetakan ataupun teknologi percetakan 3D ini, ia boleh siap dalam tempoh masa 3 jam saja. Sehingga kini sebanyak 531 buah makmal pergigian KKM masih menghasilkan gigi palsu secara konvensional. 60,000 kaunselor diperlukan bagi membantu menangani masalah kesihatan mental rakyat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata ia mencapai sasaran itu. Institusi pengajian tinggi awam dan swasta disaran menawarkan program latihan kaunselor di peringkat ijazah pertama dan ijazah sarjana.
Saya melihat keperluan kepada perkhidmatan kaunseling ini amat-amat diperlukan. Kita lihat dalam tempoh 2 tahun negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan kemudian pasca COVID-19 ini, kita lihat ada banyak isu-isu kes-kes yang melibatkan sebenarnya melalui perkhidmatan kaunseling ini dia dapat juga menyelamatkan nyawa seseorang. Syarat untuk menjadi kaunselor daftar, syarat minimum adalah academic qualification. Dia kena ada degree dan juga ataupun master dalam bidang kaunseling. Jadi pertama, kursus-kursus yang ditawarkan universiti-universiti yang di PTA dan MTS, sekarang kita ada dalam lebih kurang 25 universiti awam dan swasta yang menawarkan kursus-kursus daripada kaunseling. Datuk Seri Rina merasmikan sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan di Putrajaya. Sehingga 31 Ogos lalu, KPWKM melalui lembaga kaunselor berjaya mendaftarkan 10,136 kaunselor. Kementerian Kerja Raya KKR menafikan laporan berkenaan Malaysia ke-12 terbawah miliki jalan raya terburuk bertarikh pada 4 Oktober 2022. Laporan yang diambil dari kajian bertajuk Worst and Best Roads US and International Ranking itu dijalankan firma pendidikan pemandu Zutobi. Menyifatkan laporan berkenaan tidak tepat dan mengelirukan, KKR menjelaskan analisa yang dibuat itu hanya mengambil kira data untuk 59 negara sahaja, bukan semua negara di dunia. Fokus analisa juga bukan berdasarkan kualiti jalan tetapi juga jumlah kematian di jalan raya akibat kemalangan dan saiz rangkaian jalan. Justeru KKR mengambil perhatian terhadap semua laporan kajian yang diterbitkan sebagai satu kaedah semak dan imbang bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat. Pelbagai komitmen berterusan dilaksanakan KKR khusus dalam menjaga kualiti jalan raya di negara ini. Intipati bajet 2023 perlu memberi tumpuan kepada golongan berpendapatan rendah. Profesor Sekolah Perniagaan Siswaza Uni Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai berpendapat belanjawan kali ini perlu menjurus kepada perspektif khusus bagi meningkatkan pendapatan pekerja dan juga isi rumah. Belanjawan kali ini mesti mempunyai beberapa sasaran khusus. Dan sasaran yang pertama, kita perlu menerima hakikat bahawa tahun 2023 adalah tahun mencabar. Kena ada satu sasaran, dalam masa 5 tahun kita nak naikkan purata pendapatan kumpulan pekerja dan pekerja sendiri RM5,000 misalnya. Itu baru menjadi satu matlamat yang kepada. Beliau berkata demikian pada program perbincangan khas Prabajet 2023 di Majlis Profesor Negara Kajang. Tambahnya, pelindungan sosial dan perkhidmatan seharusnya dititik berat bukan sahaja terhadap pekerja namun juga golongan bekerja sendiri dan isi rumah. Bursa Malaysia Berhad mengingatkan orang ramai agar berhati-hati dengan kegiatan penipuan pelaburan secara dalam talian dan ini terutamanya membabitkan aplikasi Telegram dengan menyalahgunakan nama, logo serta menyamar sebagai kaki tangan Bursa Malaysia. Bursa Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sebanyak 71,833 penipuan melibatkan kerugian berjumlah lebih 5.2 bilion ringgit dilaporkan dari tahun 2020 hingga Mei 2022. Daripada jumlah itu, 11,875 kes adalah berkaitan penipuan pinjaman dan pelaburan. Sebagai usaha memastikan orang ramai kekal waspada, Bursa Malaysia akan memulakan beberapa siri hantaran dalam talian #StayAlert setiap minggu. Pengendali bursa tempatan juga memaklumkan sekiranya orang ramai menerima maklumat atau permintaan mencurigakan berkaitan pelaburan, dapatkan pengesahan atau laporkan menerusi email atau talian yang tertera. Selangor masih menjadi destinasi pilihan pemain industri asing untuk melakukan pelaburan dan buktinya baru-baru ini syarikat perasa dan pemakanan terkemuka dunia Kerry membuka pusat baharu di Selangor bernilai 15.89 juta ringgit.
Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata penubuhan perkhidmatan perniagaan digital global itu selari dengan strategi utama rancangan Selangor Pertama. On 2nd August this year, Selangor launched what we call it Rancangan Selangor Pertama or Selangor Plan 1 for 2021 to 2025 with the objective of strengthening both our social and economic progression of the state. The RS1 framework will offer a more comprehensive vision to be a state that is livable, prosperous and smart by year 2025. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Pusat Baharu KARI di Petaling Jaya. Pusat baharu itu akan mewujudkan lebih 400 pekerjaan baharu dan meningkatkan kemahiran pekerja tempatan. Lebih banyak pusat ekonomi digital keluarga Malaysia PEDI akan dibina selepas sambutan menggalakkan diterima sejak penubuhannya pada November 2021. Setiausaha politik kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Dr. Budiman Muhammad Zodi berkata sehingga kini terdapat 911 PEDI sedang beroperasi di seluruh negara. Jelasnya 177 PEDI pula akan mula beroperasi menjelang penghujung tahun hadapan. Teknologi berubah. PEDI daripada suatu tempat yang di peringkat awalnya tujuan di kawasan luar bandar, yang mana kawasan yang liputan internetnya sangat minimum, akhirnya menjadi suatu tempat yang mana anak-anak berkumpul untuk mendapatkan perkhidmatan internet. Itu suatu ketika dulu. Tetapi sekarang ini dengan berubahnya keadaan, berubahnya persekitaran, ia menjadi suatu tempat mencungkil bakat untuk ekonomi digital. Jadi PEDI itu menjadi tempat pelatihan untuk mencungkil bakat. Beliau ditemui selepas mewakili Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa ke majlis penyampaian watikah pelantikan kepada 12 pengerusi PEDI di negeri Perak. Polis akan menyiasat dakwaan penderaan yang berlaku terhadap seorang kanak-kanak berumur setahun selepas abangnya berumur 3 tahun meninggal dunia disyaki didera di Skudai semalam. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata pihaknya akan berjumpa dengan ibu bapa mangsa selain mendapatkan maklumat daripada kanak-kanak tersebut dalam masa terdekat. Menurutnya, hasil temuduga terhadap 2 anak suspek mendapati terdapat elemen penderaan yang dilakukan suspek terhadap mangsa. Manakala pemeriksaan awal semasa bedah siasat mendapati mangsa mempunyai kecederaan di seluruh badan dan pihaknya sedang menunggu laporan makmal untuk mengetahui punca kematian. Berapa mereka tu dah dipanggil untuk beri keterangan ataupun macam apa? Itu dia dah siasat tanggit lah. Of course kita akan panggil, malu panggil dan sebagainya. Tapi buat macam ni kita tumpu kepada hasil postmortem dan juga CIC punya siasatan. CIC ni tempat kanak-kanak untuk kita bawa kanak-kanak ke tempat yang sesuai untuk kita temuduga. Kedua-dua suspek berumur 28 dan 40 tahun direman sehingga 11 Oktober dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Baik, sukan kita mulakan dengan Liga Bola Sepak Malaysia. MFL mengumumkan tiada aksi peringkat kumpulan bagi format Piala Malaysia 2022 di mana semua pasukan akan diundi untuk memulakan cabaran di pusingan 16 pasukan secara timbal balik. Keputusan ahli lembaga pengarah MFL itu dicapai selepas mengambil kira beberapa faktor khususnya kepadatan kalender semasa serta dengan ramalan cuaca yang membimbangkan menjelang akhir tahun ini. Menerusi satu kenyataan, MFL menjelaskan pemilihan format berkenaan akan memberi ruang di dalam jadual sekiranya perlawanan tidak boleh dimainkan atau ditunda akibat perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, terutamanya faktor cuaca dan boleh dimainkan pada keesokan hari atau pada mana-mana tarikh yang dirasakan sesuai oleh MFL. Selain itu, ia memberikan pasukan lebih banyak masa untuk pengendalian logistik dan pengendalian perlawanan yang disediakan dengan baik, teratur dan selamat.
Persaingan Piala Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-101 pada tahun ini akan membuka tirai bermula 25 dan 26 Oktober 2022 jika Kuala Lumpur City layak ke perlawanan akhir Piala AFC. Sekiranya Kuala Lumpur City tidak layak ke perlawanan akhir Piala AFC, kejohanan akan membuka tirai bermula 21 dan 22 Oktober 2022. Menjelang pertembungan final antara zon Piala AFC, KL City berdepan Zodiana Zizak. Ketua Jurulatih KL City Boyan Hodak mengakui dua tonggak Zodiana Zizak iaitu pemain tengah Jasur Hadanov dan penyerang Shohruz Nokonov bakal menjadi ancaman terbesar buat pasukan. Jelas beliau, kedua pasukan mempunyai corak permainan yang hampir sama iaitu mencipta peluang melalui set piece dan banyak melakukan tekanan. Namun jelas Hodak, apa yang lebih membimbangkan beliau ialah keadaan padang yang baginya kurang memuaskan. One of the reasons where both teams will not be able to play nice football, but at the end it will be a very tough fight, and at the end tomorrow no need to play nice football, everybody will just remember who entered the final. Jelas jurulatih berusia 51 tahun itu, anak buahnya kini berada dalam keadaan terbaik meskipun terpaksa mengharungi keadaan cuaca sejuk dan perjalanan jauh. Beliau yakin mampu memperoleh keputusan positif esok memandangkan kesemua pemainnya bebas daripada masalah kecederaan. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.